Assalamualaikum, selamat pagi semua. Kita habiskan bab 7 hari ini insyaAllah. So kita sambung untuk subtopik yang terakhir iaitu fermentasi. Fermentasi nama lainnya ialah penapaian. Biasanya kita akan sebut penapaian dalam yeast. Okay, fermentasi ini adalah sejenis respirasi anaerob yang melibatkan proses penguraian glukosa tidak lengkap dalam keadaan oksigennya terhad ataupun tidak ada langsung oksigen. So bezanya antara respirasi aerob dengan respirasi anaerob ataupun fermentasi ini, kedua-duanya ada libatkan proses glycolysis, tetapi pengusiran piruvate itu tidaklah dia terus kepada fermentasi alkohol ataupun fermentasi asid laktik. Kalau respirasi aerob yang kita belajar sebelum ini, dia mula-mula berlaku dalam cytoplasma, kemudian dia berlaku dalam mitokondria. Tapi untuk fermentasi hanya berlaku dalam sitoplasma sahaja. Okey, kita tengok untuk fermentasi, iaitu bagi fermentasi alkohol. Di sini glukosa tidak diuraikan dengan tidak lengkap menjadi etanol, karbon dioksida dan juga tenaga dalam keadaan oksigennya terhad ataupun tidak ada langsung oksigen dan jumlah tenaganya adalah sangat kecil iaitu 210 kilojoule sahaja. Jika dibandingkan dengan respirasi aerob, jumlah tenaga yang dihasilkan adalah 2.898 kilojoule. So, kamu boleh bandingkan jumlah tenaga yang terhasil. Okey, kita tengok contoh yang pertama iaitu yeast. Yeast ini adalah sejenis mikroorganisma dalam kelas kulat. Yeast ini, bila dia menjalankan fermentasi alkohol, dia akan bebaskan etanol, karbon dioksida dan juga tenaganya 210 kilojoule. So, etanol yang dibebaskan ini digunakan dalam pembuatan bir dan juga wine. Selain daripada itu, karbon dioksida dalam proses fermentasi alkohol oleh yeast ini akan membantu untuk menaikkan adunan dalam pembuatan roti. Okey, apa yang membantu proses fermentasi alkohol dalam yeast adalah yeast akan membebaskan enzim ZIMASE, Z-I-M-A-S-E, yang boleh menguraikan glukosa menjadi etanol, karbon dioksida dan membebaskan tenaga. Okey, untuk tumbuhan pula, bagi setengah tumbuhan yang hidup dalam kawasan berair, dia akan mengalami masalah kekurangan bekalan oksigen. So, salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menjalankan proses fermentasi. So, jika dibandingkan dengan spesies lain, pokok padi ini dia mempunyai kadar toleransi yang lebih tinggi terhadap etanol berbanding dengan spesies lainlah. So, pokok padi ini dia akan hasilkan satu enzim yang dipanggil enzim alkohol dehydrogenase yang akan menguraikan etanol yang terhasil daripada proses fermentasi ini kepada karbon dioksida yang tidak toksik. Okey, kita tengok untuk fermentasi asid laktik pula. Dalam fermentasi asid laktik, dia akan uraikan glukosa menjadi asid laktik dan tenaga. So, tenaga yang dihasilkan itu lebih rendah berbanding fermentasi alkohol, iaitu 150 kilojoule sahaja. Okay, contoh yang pertama adalah lactobacillus, iaitu sejenis bakteria yang digunakan dalam pembuatan yogurt. So, yang mana asid laktik yang terhasil ini yang akan menjadikan yogurt itu berasa masam. Okey, ini yang mungkin agak sukar sedikit kamu faham kan? Dalam sel otot manusia ini, dia akan jalankan respirasi aerob macam biasa. Tetapi apabila kita melakukan aktiviti cergas, jadi ada waktunya sel otot akan menjalankan proses respirasi anaerob. Bila dia berlaku begitu adalah apabila keperluan oksigen itu lebih tinggi berbanding bekalan oksigen yang ada. So, ini yang akan mewujudkan hutang oksigen dalam sel otot. So, bila kita melakukan aktiviti cergas, kalau kamu perasan degupan jantung akan bertambah, kadar pengaliran darah ataupun tekanan darah juga bertambah. Ini fungsinya adalah untuk membekalkan oksigen kepada sel-sel otot. So, bila kita menjalankan aktiviti cergas ini sehingga wujudnya hutang oksigen, badan ini dia kena bekerja dengan, dia kena apa orang katanya? Kena relax dulu.
Macam sudah penat kan, dia kena berehat sekejap sebab asid laktik yang terhasil daripada fermentasi ini akan menyebabkan otot-otot itu menjadi lesu ataupun rasa kejang. Jadi bila kita berehat sekejap itu, biasanya kita akan bernafas dengan tercungap-cungap. Tercungap-cungap macam itu adalah untuk sedut lebih banyak oksigen masuk ke dalam badan supaya hutang oksigen itu lebih cepat dibayar. Kita tidak boleh terus-terusan biarkan sel otot kita menjalankan proses respirasi anaerob. Nanti kita punya seluruh otot dalam badan kita akan kejang. Jadi benda ini dia cuma berlaku sekejap saja, iaitu pada waktu berlakunya hutang oksigen, waktu senaman cergas. Pemulihan ini maksudnya waktu kita berehat untuk memastikan bekalan oksigen itu banyak dalam badan. Okey. Kita tengok yang seterusnya, iaitu perbandingan antara respirasi aerob dengan fermentasi. So di sini kamu boleh tengok persamaannya. Ini boleh baca sendirilah. Untuk perbezaan, cikgu tekankan 3 ya. Respirasi aerob dan juga fermentasi itu salah satu contoh respirasi anaerob. Ada 3 poin penting perbezaannya di sini. Yang pertama, kamu kena tahu mana antara dua proses ini yang menguraikan glukosa dengan lengkap. Respirasi aerob menguraikan glukosa dengan lengkap, fermentasi menguraikan glukosa secara tidak lengkap. Yang kedua, kamu kena tahu mana antara jenis respirasi ini yang melibatkan kehadiran oksigen. Respirasi aerob melibatkan kehadiran oksigen, fermentasi berlaku tanpa kehadiran oksigen ataupun dalam keadaan oksigen terhad. Dan yang ketiga, kamu kena bandingkan jumlah tenaga yang terhasil. Respirasi aerob akan hasilkan jumlah tenaga yang jauh lebih tinggi daripada fermentasi, iaitu 2,898 kilojoule, dan jika dibandingkan dengan fermentasi yang hanya hasilkan 210 kilojoule untuk fermentasi alkohol ataupun 150 kilojoule untuk fermentasi asid laktik. Sudah ingat 3 fakta ini, baru baca juga yang lain. Respirasi aerob berlaku di cytoplasma, iaitu proses glycolysis, dan juga mitokondrion, yang mana proses pengoksidaan piruvat berlaku. Tapi untuk fermentasi hanya berlaku dalam sitoplasma sahaja. So yang selebihnya ini boleh baca sendirilah. Itu sahaja yang kita akan belajar hari ini. So kira selesailah kita punya bab 7. Nanti cikgu akan bagi latihan, kamu boleh buat ya. Terima kasih. Assalamualaikum.